Subuh Sabtu 7 Oktober 2023. Israel dan dunia dikejutkan oleh serangan Hamas. Bagaimana Hamas boleh sampai 40 km ke dalam wilayah Israel dan peluru berpandu mereka sampai ke bumi Tel Aviv. Dalam masa 3 hari, Israel mengalami korban nyawa tertinggi dalam tempoh 50 tahun. Bagaimana sebuah kuasa tentera yang tercanggih boleh dimalukan begitu rupa? Jom kita kaji fakta-fakta yang ada. Fakta 1, PM Perdana Menteri Israel Netanyahu sedang menghadapi kes mahkamah atas tuduhan rasuah. Untuk melepaskan diri dia memaksa pindaan kepada perlembagaan Israel supaya kuasa Perdana Menteri boleh mengatasi kuasa mahkamah. Pindaan ini menyebabkan rakyat Israel bangun, menentang, mengadakan demo, protes selama 9 bulan sejak Januari 2023. Maknanya sepenuh tahun 2023, Netanyahu diasak oleh penduduk Israel. Ia disebut sebagai krisis perlembagaan. Mungkinkah dengan serangan Hamas ini menjadi penyelamat bagi Netanyahu? Kita tunggu. Kegagalan Mossad. Tuan-tuan, siapa yang tak kenal Mossad? Penganalisa meletakkan Mossad ni antara top 5 lah dalam agensi perisik dunia. Di situ adalah CIA, adalah Russia, FSB, adalah India, MI5 daripada UK, kan? Bagaimana agensi perisik yang digeruni ini boleh terlepas pandang perancangan Hamas? Baru-baru ni terkejut juga dengan pembunuhan seorang pensyarah di universiti tempatan, tapi pensyarahannya berasal daripada Palestin dan Mossad dikatakan membunuhnya, tetapi sampai sekarang pembunuh tidak dapat ditangkap. Jadi ia merupai tuduhan sajalah, tak ada proof lah. Dan pada itu 2018-2022 ada pula satu percubaan menculik seorang pelajar daripada Palestin juga di KL. Cuma percubaan ini gagal dan Kementerian Dalam Negeri KDN kata ini adalah percubaan Mossad lah. Siapa lagi kan? Kalau begitu jauh daripada Israel, di Malaysia ni Mossad boleh jejak musuh-musuh dia. Apa lagi dengan Gaza? Gaza ni jaraknya 70 km saja daripada Tel Aviv. Iron Dome ataupun kubah besi ini adalah kebanggaan Israel. Sebab mana-mana pejuang yang tembak peluru berpandu misil terhadap Israel, misil itu akan dipintas oleh sebuah sistem dipanggil Iron Dome. Yang mana Iron Dome ini adalah dibina oleh sebuah syarikat Israel bernama Rafael dan sebuah syarikat Amerika bernama Raytheon. Raytheon ni memang besar lah. Dia memang buat misil, semua peluru pandu macam lah. Pada bulan Mei 2023, maknanya baru je, ada satu Islamic Jihad menyerang Israel dengan roket. Islamic Jihad ni dia kalau biasanya bertempat di selatan Lebanon. Dan kajian menunjukkan 95% daripada roket-roket itu dapat dipintas. So maknanya dia punya keberkesanan Iron Dome ialah 95%. Bagaimana pula selepas 5 bulan aja pada Oktober 2023, roket-roket yang ditembak oleh Hamas ini sampai menepati bangunan-bangunan di Tel Aviv, di Ben Gurion Airport dan di bandar-bandar lain. Mana pergi Iron Dome? Rosak ke? Apa yang berlaku? Dia tutup ke? Kan? Kenapa tak ada orang persoalkan? Kenapa Iron Dome tu tak protect lagi Israel? Kan? So, persoalan-persoalan ini yang Pak Yan rasa pelik. Yang menjadikan tension yang ada sekarang ni macam satu yang pelik lah, satu yang memelikkan lah. Kemudian kita tengok fakta Gaza. Hamas beroperasi dari Gaza. Gaza ni besar dia sama besar dengan Melaka. Negeri Melaka. Negeri Melaka penduduk dia 1 juta. Hampir-hampir 1 juta. Di Gaza ada 2.4 juta. So maknanya Gaza ni sangat-sangat padat. Dan Gaza ni sangat-sangat miskin sebab dia dikepung dari semua oleh tentera penjajah. Dan dia mendapat bekalan air dan elektrik daripada Israel. Sebab itulah bila berlaku kejadian ni, Israel kata kita tutup serta-merta bekalan air dan bekalan elektrik kita tutup.
Tapi UN, bagusnya UN kata tak boleh lah buat macam tu sebab itu tidak perikamanusiaan, hak asasi manusia. Kemudian yang lagi satu ialah telekom. Telekomunikasi ni penting lah. Handphone apa-apalah, gadget, internet apa semua kan. Tahu tak? Semua call, semua internet apa semua melalui syarikat Israel. Jadi maknanya apa-apa call mesti melalui Israel. Apa-apa internet message apa semua, browsing apa semua, dapat tahu. Apa-apa you Waze, Google, maknanya pergerakan you, semuanya boleh dikesan oleh Israel. Sepadan Gaza, Israel. Gaza ni dikepung. So, bahagian daratnya dengan dawai kawat berduri dan tembok konkrit, dengan askar sempadan, dengan checkpoint, dengan kamera CCTV, dengan sensor yang boleh mengesan pergerakan atas tanah. Maknanya kalau ada motosikal, kereta, apa semua lalu atas tanah tu ada sensor. Dia akan bagi siren kan, dia akan bagi apalah. Kan? So, Hamas menyerang dari darat dengan memotong pagar besi dan menggunakan jam tolak untuk merobohkan tembok konkrit, kemudian menggunakan motosikal dan berjalan kaki. Mereka menyerang dari udara dengan menggunakan paraglider. Mereka menyorang melalui laut dengan menggunakan bot-bot laju sehingga dapat membolos sejauh 40 km ke dalam wilayah Israel sehingga dapat meletupkan kereta kebal dalam kem-kem tentera. Tuan-tuan, semua ini adalah operasi yang sangat kompleks, memerlukan perancangan yang rapi dan yang lama. Namun Israel tidak dapat mengesan pergerakan-pergerakan ini. Tuan-tuan rasa pelik ke tidak? Ini bukanlah saya nak mengecilkan usaha Hamas, tapi kita nak persoalkan balik. Kenapa benda-benda semua ni berlaku dengan mudah? Bahkan Pak Ayah ada dengar, ada baca, pejuang Hamas kata, mereka pun tak sangka. Mereka tak sangka kata begitu mudahnya mereka dapat membolos wilayah Israel. Mereka sini tak sangka. Mereka tertunggu-tunggu akan lawan yang lebih hebat lah. Tentangan lebih hebat daripada pihak Israel. Kemudian, kegagalan Amerika. Tadi kegagalan Israel, kegagalan Amerika. Okey, Amerika ni dia punya presence, dia punya ketenteraan dia di Teluk, di Gulf dan di negara Teluk dan di utara Afrika adalah banyaklah. Dia ada kamp pengkalan tentera di Turki. Turki tu dia ada nuklear misal. Dia ada simpanan nuklear misal di Turki. Di Jordan, dia ada pengkalan di Kuwait, di Bahrain, di Saudi Arabia, di Mesir, Oman dan Djibouti. Djibouti ni di utara Afrika. Sudah tentulah aset ketenteraannya begitu banyak di sana. Dan Amerika juga ada kepentingan-kepentingan seperti oil and gas. Banyak syarikat-syarikat Amerika seperti Chevron lah contohnya, yang beroperasi di negara-negara Teluk, di utara Afrika, Sudan dan lain-lain. Oleh kerana aset ketenteraan dan aset ekonomi yang begitu banyak di MENA, ia memastikan supaya Amerika berada di tahap yang ever ready, yang maximum alert. Amerika dia punya banyak intelligence punya peralatan. Spy satellite dia ada 123. Kapal terbang reconnaissance 27 U-2 spy plane. Spy drone yang kira lah ribu-ribu lah. Ejen perisik ada 4. CIA, itu semua kita tahu kan. National Security Agency, NSA. Defense Intelligence Agency, DIA. Dan National Geospatial Intelligence Agency, NGA. So yang National Geospatial ni yang tengok pada peta-peta, tengok pada satellite apa semualah. So bagaimana perisik Amerika juga gagal mengesan pergerakan-pergerakan Hamas terhadap Israel. Payah nak persoalkan daripada apa? Daripada segi teknikal, tuan-tuan. It is very hard for something to fail at all stages. All the four, Mossad, Iron Dome, America sendiri fail. It's very hard lah, impossible lah. For kalau satu fail, yes. 2 fail, yes. Tapi sampai 3, sampai 4 fail. Dan bahkan ada report mengatakan Egypt, Mesir ada bagi laporan kepada Israel berkenaan kemungkinan Hamas menyerang. Tapi Israel menolak. Israel cakap BS lah. Tak ada. Dia tak pernah dapat pun laporan tu daripada Egypt. So benda-benda ni semua yang pelik. Payah nak timbulkan supaya kita sama-sama berfikir. Jangan kita terima bulat-bulat apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Tuan-tuan, kenapa tadi Pak Ayah kata jangan kita percaya bulat-bulat apa yang kita baca, apa yang kita lihat pada internet? Kerana kita dah melalui banyak tipu daya
yang kita lihat. Contohnya 911 kan, 911 selepas berlaku 911 yang meninggal di Amerika berapa? Hanya 2,977 mengikut data. Al-Qaeda dipersalahkan, kemudian berlakulah unilateral war. Amerika mulakan global war on terror terhadap Al-Qaeda, terhadap Afghanistan dan Iraq, dan tempias-tempiasnya sampai ke Pakistan, negara-negara yang keliling kawasan-kawasan tu kan. Dan apa akibatnya ialah 4.5 juta kebanyakan umat Islam meninggal, mati dalam peperangan itu. Collateral damage lah. Yang askar betul-betul meninggal ialah hampir-hampir 1 juta, tapi penduduk sekeliling. So 911 dan apa, the weapons of mass destruction jumpa tak kat Iraq? Tak jumpa kan? Tak jumpa kan? Sampai ke Sudahnya kan? Tapi orang Islam dah terkorban 4.5 juta. Betul tak? Okey, lagi satu. Perang Dunia Kedua. Bermula pada 1939. Masa itu Jerman, Itali di Eropah mengganas. Jepun mengganas di utara Asia. Dia serang dan dia nak tawan Korea. Dia dah tawan Korea dan nak tawan China. 2 tahun kemudian, 1941, Jepun buat keputusan serang Pearl Harbor. Pearl Harbor ni adalah apa kita kata pangkalan Navy base untuk Amerika. Okey. So bila dia serang, berapa yang meninggal? 2,944 rakyat Amerika lah. Okey, tentera Amerika. Sorry, 2,400 tentera Amerika. Yang meninggal di pihak Jepun berapa? 64. Sebab apa? Sebab itu serangan mengejut, ambush. Serangan mengejut. Sebab tu banyak kapal perang Amerika yang rosak atau musnah terus, dan kapal terbang Amerika juga yang rosak atau musnah terus di atas runway lagi, tak dapat take off pun. Kemudian Amerika pun isytihar perang ke atas Jepun, dan apa dia keputusannya ialah sekutu Jepun ialah Jerman dan Itali isytihar perang ke atas Amerika. Maka perang dunia kedua meletup sampai ke semua benua. Kalau selama ni dia hanya di benua Eropah dan di utara Asia, dia sampai ke semua benua. Dan menyebabkan korban jiwa yang sangat ramai. Jadi sama jugalah dengan serangan Hamas ini, di mana sekarang ni boleh dikatakan mungkin 1,200 angka kematian di pihak Israel, dan nampak di-highlightkan 22 kematian rakyat Amerika. Biasanya rakyat Amerika ni dia orang dual citizenship. Dia citizenship Israel pun dipegang, Amerika pun dipegang. 22 rakyat Amerika. Apakah 22 rakyat Amerika ini akan menjadi punca Amerika masuk ke dalam peperangan ini? Dan kita jangan lupa, korban di pihak Israel ini adalah korban yang tertinggi dalam masa 50 tahun. 50 tahun lama. Half a century, 50 tahun. Korban yang paling tinggi berlaku pada sebuah negara yang mempunyai teknologi yang paling canggih dari segi security, safety and security, dari segi perisik. So macam susah nak percaya. Bukan nak kata Hamas tak hebat, tapi maksudnya itulah fakta-fakta yang kita perlu lihat. Sekarang ni sahaja dah ada lebih kurang 400,000 umat Gaza yang kehilangan rumah. Kehilangan rumah tempat tinggal. Yang terpaksa tinggal tempat UN, tent. Dan Israel dah bagi amaran kepada penduduk Gaza supaya keluar. Nak keluar ke mana? Mesir dah tutup. Lubang tikus ke lubang apa ke semua dah tutup. Nak masuk ke Israel tak bagi, sebab takut jadi teroris. So nak bagaimana? So itulah tuan-tuan, marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah selamatkan umat-umat saudara kita di Palestin dan di Gaza dan juga di mana-mana mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.